Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika Rabbil Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya Rabbil Alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesi kita yang kedua dalam pembacaan kitab Al-Ilal Al-Kabir lil Imam Al-Hafiz Abi Isa At-Tirmizi rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi. Dan pada perjumpaan yang lepas kita baru saja menyelesaikan pembacaan hadis bab fil istinja bil hajarain. Fil istinja bil hajarain. Nah, sekarang ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu qala al-musannif rahimahullah karahiyatul bauli fil mughtasal. Qala haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Ibn Mubarak an Ma'mar an Ash'as anil Hasan an Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yabula ar-rajulu fi mustahammihi wa qala inna 'amatal waswasi minhu. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadits faqala la yu'rafu hadzal hadits illa min hadzal wajh wa yarawna anna Ash'as hadha huwa ibnu Jabir al-Hudani wa rawa Ma'marun faqala an Abdullah an Ash'as ibn Abdullah anil Hasan. Okey, hadis ini adalah sekali lagi sebuah hadis yang ditanyakan oleh Imam At-Tirmizi kepada guru beliau yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadis isu hadis ini adalah riwayat daripada Ma'mar an Ash'as anil Hasan. Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri. Kemudian yang menjadi masalah adalah Ash'as ini siapa? Sebab Ash'as ini ada 3 orang sebenarnya. Yang pertama Ash'as bin Abdul Malik Abu Hani, dia siqah. Ash'as yang kedua adalah Ash'as bin Abdullah bin Jabir, dia dhaif. Dan yang ketiga adalah Ash'as bin Sawar, lagi dhaif daripada Ash'as bin Abdullah bin Jabir. No. So soalan daripada Imam Tirmizi kepada Imam Bukhari adalah hadis ni apa status dia? Ya, terutamanya kalau kita menetapkan Ash'as ini adalah Ash'as bin Abdul Malik, tentulah berbeza dengan status hadis ini kalau kita tentukan dia Ash'as ini adalah Ash'as bin Abdullah bin Jabir atau Ash'as bin Sawar. Nah, Imam Al-Bukhari mengatakan faqal la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh. Hadis ni hanya punya satu sanad ni saja. Maknanya tidak ada peluang bahawa hadis ni diriwayatkan dalam sanad yang berbeza. Jadi tak ada peluang Ash'as ni adalah Ash'as bin Abdul Malik, juga Ash'as ibn Jabir atau Ash'as ibn Sawar. So Imam Bukhari mengatakan la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh. Ini adalah satu ungkapan yang sangat penting dalam perbincangan berkenaan dengan ilal. Dengan kata lain, hadis ni adalah berlaku tafarrud. Tafarrud dia bukan tafarrud nisbi tapi tafarrud mutlak. Jadi tak ada sanad lain yang meriwayatkan hadis ni. Nah, Imam Bukhari pertama mengatakan la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh, dan ketentuan tafarrud mutlak ini juga satu penting. Ketentuan menetapkan sebuah hadis tafarrud mutlak hanya boleh ditetapkan oleh Imam Hafiz sahaja. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh a'immah mutaqaddimin saja. Orang macam Bukhari dia punya kelayakan untuk mengatakan la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh. Akan tapi orang macam kita pada hari ini tak ada peluang untuk mengatakan la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh. Awak tahu dari mana? Ya kan? Sanad terhimpun, awak dah himpun semua sanad ke dan lain sebagainya. Bukhari dah buat macam tu dan dia tahu asanid mutadawilah indal muhaddisin pada zaman dia.
dan dia tahu bahwa hadis ni dalam kategori masyhur ataupun dalam kategori gharib. Adakah hadis ni ada diriwayatkan dalam satu jalan atau lain sebagainya. Dan apabila beliau mengatakan la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh, dia adalah satu ucapan yang sangat penting dan perlu kita ambil perhatian. Ya, dan anda suka apabila a'immah mutaqaddimin mengatakan hadzal hadis tafarrada bi fulan atau la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh. Dah selesai setengah takhrij kita. Kita pening buat takhrij kan. Akan tapi kalau imam sudah mengatakan la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh, dah setengah jalan kita dah dah selesailah takhrij. Maknanya kita tinggal fokus kepada kepada rijal yang terdapat dalam sanad tersebut. Sekiranya soalan kita berkenaan dengan rijal itu pun adalah soalan yang telah terfokus. Kenapa? Sebab ni tafarrud dan tafarrud mutlak. Perbincangan berkenaan dengan tafarrud mutlak adalah lebih daripada si fulan dhaif atau si fulan siqah. Perbincangan berkenaan dengan tafarrud mutlak berkenaan dengan sama ada si fulan yuhtamal tafarruduhu atau la yuhtamal. Beza antara yuhtamal dengan siqah atau tak siqah. Sebab sesetengah perawi siqah kadang la yuhtamal tafarruduhu, ya kan? Perawi siqah kadang la yuhtamal tafarruduhu, perawi dhaif tentulah lagi la yuhtamal. Nah sekarang perawi siqah sekalipun kadang tak la yuhtamal tafarruduhu, apalagi perawi dhaif. Dan dari sini Imam Bukhari terus mengatakan bahawa hadis ini la yu'rafu hadzal hadis illa min hadzal wajh. Kita sudah boleh agak bahawa hadis ini macam mana, sebab kita nak tentukan kemudian sama ada ini riwayat Ash'as bin Abdul Malik yang siqah ataupun ini riwayat Ash'as al-Hudani ataupun Ash'as ibn Sawar. Imam Bukhari lanjutkan. Beliau berkata wa yarawna anna Ash'as hadza huwa ibnu Jabir al-Hudani. Jadi para a'immah muhaddisin berpandangan bahawa Ash'as di sini adalah ibnu Jabir al-Hudani. Dia bukan Ash'as bin Abdul Malik yang siqah. Maknanya dia adalah riwayat daripada perawi dhaif, dan perawi dhaif confirm la yuhtamal tafarruduhu. Ya, dia tak mungkin kita boleh sahihkan tafarrud mutlak daripada dia. Wa rawa Ma'mar faqal an Ash'as bin Abdullah. Jadi Imam Bukhari melanjutkan lagi, beliau mengatakan bahawa Ash'as di sini adalah Ash'as ibnu Jabir al-Hudani. Nama penuh dia Ash'as bin Abdullah bin Jabir. Ash'as bin Abdullah bin Jabir. Dan Imam Bukhari mengatakan bukti bahawa Ash'as di sini adalah ibnu Jabir itu karena Ma'mar meriwayatkan hadis ni dengan sanad yang lain, mengatakan dengan jelas. Berkata an Ash'as bin Abdullah anil Hasan. Jadi confirm ini bukan Ash'as bin Abdul Malik yang siqah. Ini bukan juga Ash'as ibn Sawar. Ini adalah Ash'as bin Abdullah, which is dia adalah Ash'as bin Abdullah ibn Jabir al-Hudani. Dari situ dah selesai perbincangan. Tengok sedapnya kita bincang ilal yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini adalah beliau tak macam kita bincang tentang hadis. Kita nak terus jawapan saja. Ustaz, soalan Ustaz. Hadis ni apa hukumnya? Salah satu daripada 3 kategori saja. Sahih, hasan, dhaif. Betul tak? Bukhari tak macam tu. Bukhari fikiran dia lebih dalam daripada kita. Justru beliau dengan ringkas menjawab. Pertama, hadis ni tafarrud mutlak. Yang kedua, perawi dia dhaif, la yuhtamal. Dan bukti bahawa perawi ini adalah dhaif adalah dalam sanad lain. Ma'mar menyebutkan dengan jelas nama dia adalah Ash'as bin Abdullah. Ini perkara yang perlu kita fahami setiap kali kita merujuk kepada pandangan a'immah ilal kita. Dengan begitu, mereka tak bincang macam kita. Bahasa mereka berbeza dengan bahasa kita. Bahasa kita ini bahasa yang sudah direndahkan. Sudah direndahkan terlalu rendah. Sehingga orang melihat bahawa belajar ilmu hadis itu simple, senang saja. Iaitu sama ada sahih hasan dhaif, sahih hasan dhaif.
Padahal kalau kita tengok kitab-kitab A'immah Ilal terdahulu, mereka tak sebut macam tu pun. Mereka tak sebut macam tu. Ya tak, perbincangan tentang Ilal Ibn al-Madini ke, Imam Bukhari ke, atau Ilal Daruqutni, berapa kalilah mereka kata hadis ni sahih, hadis ni hasan, hadis ni dhaif. Dan yang kebanyakan adalah analisis. Sebab tu yang penting. Sebab itu yang penting untuk memahami apa namanya sesebuah hadis. Okey, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, fi siwak. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل الحديث فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح فقال حديث زيد بن خالد أصح. Sekarang kita kembali kepada persoalan Tirmizi kepada Imam Al-Bukhari. Sekali lagi, soalan Tirmizi sama pentingnya dengan jawapan Bukhari. Sebab dua-dua ni pakar. Soal seorang pakar tanya kepada pakar, tentulah adalah soalan-soalan pakar, ya kan? Bukan soalan orang awam tanya kepada orang alim. Akan tapi ini soalan pakar kepada pakar, bermakna soalan tu sendiri penting untuk diambil perhatian. Nah, apa soalan yang ditanyakan oleh Imam Tirmizi kepada Imam Bukhari? Beliau mengatakan ada sebuah hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh sama-sama diriwayatkan oleh Abu Salamah. Abu Salamah di sini adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, salah seorang daripada al-fuqaha sab'ah. Beliau meriwayatkan hadis siwak, sama-sama meriwayatkan hadis siwak dengan lafaz yang hampir sama, akan tetapi daripada guru yang berbeza. Yang pertama, Abu Salamah diriwayatkan mengatakan bahawa hadis ni beliau ambil daripada Abu Hurairah. Betul tak? Justru riwayat Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Yang kedua, riwayat Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan hadis ni daripada Abu Salamah, tapi bukan daripada Abu Hurairah, daripada Zaid ibn Khalid al-Juhani. Ya tak? Ini menimbulkan persoalan, sama ada guru Abu Salamah ni Abu Hurairah ataukah Zaid ibn Khalid. Mana yang betul? Ya, mana yang betul? Adakah guru Abu Salamah Abu Hurairah dalam hadis ni ataukah Zaid ibn Khalid? Sekali lagi, kalau perbincangan kita ni fokus kepada penghujahan fiqh saja, kita akan mengatakan apalah isunya perkara ni, ya kan? Dua-dua sahabat Nabi dan semua sahabat Nabi adalah udul. Jadi awak kata yang betul adalah Abu Hurairah, sahih hadis ni. Awak kata yang betul adalah Zaid bin Khalid pun sahih hadis ni. So apa isu dia? Tak payahlah Imam Tirmizi tanya soalan macam ni. Itu minda kita, minda yang sudah bercampur dengan fiqh. Akan tapi minda pure muhaddisin, dia bukan fokus dia kepada hadis ni jadi hujah atau tak jadi hujah, tapi nak fokus kepada fakta. Fakta dia adalah siapa sebenarnya pemilik hadis ni yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi lalu disampaikan kepada Abu Salamah. Ini minda yang sangat spesifik, ya, yang dipentingkan oleh muhaddisin. Sekali lagi, mereka pentingkan fakta, bukan pentingkan penghujahan. Nah, justru ini ditanyakan oleh Imam Tirmizi kepada Imam Bukhari, mana yang paling betul riwayat daripada Abu Salamah ni, guru beliau Abu Hurairah ataukah Khalid Al-Juhani. Dan ini menjadi satu bentuk dalam perbincangan ilal sebagai salah satu bentuk ilal, iaitu mukhalafah, berlaku mukhalafah dalam periwayatan. Fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal ayyuhuma asah, mana yang lebih sahih, adakah riwayat Abu Hurairah ataupun Zaid bin Khalid?
Faqal, Imam Bukhari berkata hadis Zaid ibn Khalid as-sah. Yang paling betul adalah riwayat yang mengatakan Abu Salamah an Zaid ibn Khalid. Abu Salamah an Zaid ibn Khalid. Ini adalah pandangan Imam Bukhari. Dan soalan kita sebenarnya adalah apa namanya murajjihat Imam Bukhari sehingga beliau mentarjih riwayat Zaid ibn Khalid berbanding riwayat daripada Abu Hurairah. Tentu Imam Bukhari ada pertimbangan beliau sendiri, ada murajjihat beliau sendiri, walaupun di sini beliau tak dedahkan apa murajjihat dia, tapi secara umumnya tarjih riwayat mestilah berpandukan kepada berpandukan kepada quality perawi dan quantity perawi. Jadi quality dan quantity itu yang akan menentukan riwayat Zaid ibn Khalid lebih sahih daripada riwayat Abu Hurairah. Dan apa namanya quantity itu kita boleh tengok daripada perawi-perawi yang di antara dua-dua sanad ni. Kita kena timbang antara Muhammad bin Amr yang meriwayatkan daripada Abu Salamah dengan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Mana lebih kuat? Mana lebih kuat. Begitu juga sanad perawi seterusnya dan lain sebagainya. Dan belum lagi kita pertimbangkan mutaba'ah. Siapa mana banyak riwayat yang memutaba'ah riwayat Muhammad bin Amr dan berapa banyak juga riwayat yang mutaba'at Muhammad bin Ibrahim tu yang kemudian menentukan tarjih mana yang lebih asah riwayat tersebut. Soalan, kalau Imam Bukhari mengatakan riwayat Zaid ibn Khalid asah, adakah ini bermakna bahwa riwayat Abu Hurairah tidak sahih? Adakah lawanan asah itu adalah sahih ataukah khata'? Secara umumnya jangan guna lagi apa namanya manhaj fuqaha dalam perkara ini. Orang selalu mengatakan dan saya selalu tengok perbincangan berkenaan dengan takhrij atau perbincangan berkenaan dengan apa namanya penghujahan dan lain sebagainya. Beliau orang ramai akan mengatakan asah di sini lawanan dia adalah sahih. Maknanya riwayat Zaid ibn Khalid lebih sahih, tapi riwayat Abu Hurairah tidak salah, tapi sahih juga. Itu secara umumnya adalah tidak tepat pandangan macam tu. Secara umumnya, kalau Imam Bukhari atau A'immah Ilal mengatakan hadzal hadis asah, maknanya riwayat yang satu lagi adalah syaz, silap hadis tu. Itu secara umum. Itu secara umum. Akan tetapi dalam kes yang kita bincangkan sekarang berlaku pengecualian, berlaku pengecualian, which is dalam kes ini menurut Imam Tirmizi dua-dua riwayat sahih, dua-dua riwayat sahih. Beliau mengatakan wa hadisu Abi Salamah an Abi Hurairah indi huwa sahih aidan. Lianna hadzal hadis ma'ruf min hadisi Abi Hurairah. Wa fi hadisi Abi Salamah an Zaid ibn Khalid ziyadah ma laysa fi hadisi Abu Hurairah wa kilahuma indi sahih. Jadi kata Imam Tirmizi, walaupun Imam Bukhari mentarjih riwayat Zaid ibn Khalid, ini bermakna bahawa menurut Bukhari riwayat Abu Hurairah khata', riwayat yang menyebutkan Abu Hurairah adalah khata', akan tapi Imam Tirmizi berpandangan secara pribadi. Sekali lagi kita sudah tengok berkali-kali kan Imam Tirmizi bukan hanya seorang murid yang ikut saja pandangan Imam Bukhari. Kadang beliau juga punya pandangan yang berbeza dan kadang juga beliau punya pandangan yang apa namanya menurut beliau lebih tepat dalam perkara ini. Nah, menurut Imam Tirmizi, walaupun Zaid ibn Khalid dihukum sahih oleh Imam Bukhari, riwayat tersebut, akan tapi menurut Imam Tirmizi, dua hadis ni adalah dua hadis yang berlainan. Dua hadis yang berlainan. Dia bukan satu hadis. Kalau satu hadis bermakna yang satu betul, yang satu silap. Sebab hadis yang sama.
ya mesti salah satu saja Abu Salamah daripada Abu Hurairah atau Zaid ibn Khalid. Akan tapi menurut Imam Tirmizi, hadis ini adalah dua hadis yang berlainan. Kenapa? Lafaz dia sikit berbeza. Lafaz dia sikit berbeza. Justru riwayat Abu Hurairah betul, riwayat Zaid ibn Khalid betul. Dalam istilah perbincangan hadis kita sebut dia sebagai ta'addud al-waqi'ah atau ta'addud ta'addud waqi'ah. Ini adalah dua hadis yang berbeza. Jadi kita tak boleh membetulkan salah satu, menyalahkan yang lain, tapi kita boleh tafsirkan bahwa Abu Salamah Abu Salamah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah satu hadis tu, dan beliau meriwayatkan hadis ini daripada Zaid bin Khalid adalah hadis yang berbeza. Dan ini adalah pandangan Imam Tirmizi yang menurut saya beliau punya pandangan yang berbeza dengan ketetapan Imam Bukhari. Walaupun Imam Bukhari mentarjih salah satunya. Oke, hadis yang berikutnya, majaa idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha. Qala haddatsana Sufyan ibn Waqi', qala haddatsana Abdullah ibn Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Salim an abihi. Abihi maknanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta min manamika fala tadha yadaka fil ina hatta tafrugha atau tufrugha alaihi hatta tafrugha alaihi thalatha marrat. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal wahima fihi. Jadi ini adalah hadis riwayat Sufyan ibn Waqi' daripada Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ni tuan-tuan imam besar di Mesir. Sangat besar di Mesir. Ada masa nanti tengok riwayat hidup beliau, biografi beliau dalam kutub Rijal, paling baik adalah dalam Siyar dan lain-lain. Tuan-tuan akan tengok dia adalah perawi hadis sangat-sangat besar di Mesir dan murid dia ramai. Nah sekarang Sufyan ibn Waqi' meriwayatkan daripada Ibn Wahab sebuah hadis an Yunus an Ibn Shihab. Ya, Imam Tirmizi tahu ada isu hadis ni. That's why dia tanya kepada Imam Bukhari. Bukan saja dia nak tanya semua hadis. Apa yang dia rasa ada illah, dia nak kepastian daripada Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari mengatakan, wahima fi. Sufyan ibn Waqi' khata'. Telah melakukan kesilapan. Dan tuan-tuan kalau tengok tarjamah Sufyan ibn Waqi' pun, beliau adalah bukan perawi siqah tinggi sangat. Beliau dikritik dalam pelbagai banyak riwayatnya dan terkenal mempunyai hafalan yang kurang sempurna dalam periwayatan hadis. Nah, ini adalah salah satu bukti kelemahan beliau dalam riwayat. Beliau wahim. Kata Imam Bukhari, khata', dia melakukan kesalahan. Innama rawa Ibnu Wahb bin hadza an Jabir ibnu Ismail an Uqail an Ibn Shihab. Riwayat yang ma'ruf daripada Ibn Wahab adalah bukan daripada Yunus an Ibn Shihab, akan tapi daripada Jabir bin Ismail an Uqail an Ibn Shihab. Itu yang betul. Soalan kita, Imam Bukhari tahu dari mana perkara ni? Sekali lagi, kita kena faham bahawa yang berlaku pada zaman tu, Imam Bukhari sudah kumpul riwayat dan dia tahu ni riwayat yang masyhur, ni riwayat yang syaz. Ini riwayat yang ma'ruf dan ini riwayat yang munkar. Dan ini adalah yang ma'ruf daripada Ibn Wahab macam ni, yang ma'ruf macam ni, iaitu hadis ni dia beriwayatkan daripada Jabir bin Ismail an Uqail. Tapi Sufyan ibn Waqi' tersilap, dia mengatakan Ibn Wahab an Yunus an Ibn Shihab. Kalau kita rujuk kepada sanad di riwayat Sufyan ibn Waqi', maka hadis ni sahih, sangat-sangat sahih. Kenapa? Ibn Wahab imam, dia meriwayatkan daripada Yunus bin Yazid Al-Aili juga imam di Syam. An Ibn Shihab, siapa tak kenal Ibn Shihab? Salim bin Abdullah bin Umar juga imam, imam tabi'in, an abihi, sahabat Nabi yang terkenal. So kalau riwayat Sufyan ibn Waqi' ini confirm hadis ni sahih. Akan tapi sayangnya Sufyan ibn Waqi' silap dalam menyebutkan sanad. Yang ma'ruf sanad ni adalah
ibn Wahab an Jabir ibnu Ismail. Jabir ibn Ismail ini perawi yang kurang terkenal. Apa namanya, tak ada yang menghukum beliau siqah, melainkan Ibnu Hibban menyebut nama beliau dalam Kitabus Siqat. Dan Ibnu Hibban bukanlah apa namanya, kita tahu bahwa syarat Ibnu Hibban terlalu longgar. Justru hadis Jabir ibn Ismail ini lebih tepat kita hukumkan sebagai majhul. Ibnu Hajar dalam Takrib pun mengatakan dia makbul. Makbul maknanya adalah kalau dimutaba'ah dia boleh naik kepada hadis yang oke, boleh diterima riwayatnya. Tapi kalau tak ada mutaba'ah maka dia layyinul hadis, lemah, dhaif. Dan justru hadis ini lemah. Jadi hadis yang ma'ruf lemah diriwayatkan dengan silap oleh Sufyan ibn Waqi menjadi sahih. Bahaya tak? Justru pentingnya a'imah ilal macam Bukhari yang boleh tahu kesilapan yang dilakukan oleh perawi. Hadis berikutnya fit tasmiyah indal wudu. Qala haddatsana Nasr ibn Ali wa Bishr ibn Muaz qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdurrahman ibn Harmalah Abi Harmalah an Abi Thifal al-Murri an Rabah ibn Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Khaitib an jaddatihi an abiha annaha qalat an abiha qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal laisa fi hadzal bab hadithun ahsana indi min hadza. Wa Rabah ibn Abdurrahman ibn Abi Sufyan an jaddatihi an abiha abuha Sa'id ibn Zaid. Qultu lahu Abu Thifal al-Murri masmuhu falam ya'rif ismahu. Wa sa'altu al-Hasan ibn Ali al-Khallal faqal ismuhu Sumamah ibn Husain. Qala Abu Isa Rabah ibn Abdurrahman huwa Abu Bakar ibn Huwaitib fanusiba ila jaddihi. Wa rawa hadzal hadis Waqi'un an Hammad ibn Salama an Sadaqah maula ibn Zubair an Abi Thifal an Abi Bakar ibn Huwaitib an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha hadisun mursal. Ini hadis ini bab ni cukup panjang. Bab berkenaan dengan hukum bukan hukum, apa namanya, hadis-hadis yang menyebutkan perintah untuk mengucapkan bismillah ketika wudu. Nanti Imam Tirmizi akan mengatakan bahwa semua hadis berkenaan dengan bab ni tidak ada yang sahih. Tak ada yang sahih. Dan inilah pandangan a'imah mutaqaddimin. Tak ada hadis sahih yang memerintahkan mengucap bismillah ketika wudu. Justru ucapan bismillah ketika wudu bukanlah satu kewajiban. Walaupun bentuk dia adalah bentuk perintah. Walaupun ucapan dia la wudu'a, tak sempurna. Tak sempurna bermakna kadang la wudu'a bermakna la sihhata atau tidak sahih wudu bagi orang yang tidak mengucap bismillah. Tapi hadis semua dalam bab ni tidak ada yang sahih. Apa illah yang terdapat dalam hadis ni? Kata Imam Tirmizi, saya tanya Muhammad bin Ismail berkenaan hadis ni, beliau mengatakan laisa fi hadzal bab hadisun ahsana min hadza. Tak ada hadis dalam bab ni yang lebih hasan daripada ini. Ini tuan-tuan kena ambil hati-hati. Apa maksud hasan Imam Bukhari? Ya. Dan pertama saya nak ingatkan bahawa saya tengok banyak beberapa tulisan mengatakan bahawa orang pertama yang mengucapkan yang menggunakan istilah hasan adalah Imam Tirmizi, which is tak betul. Kita boleh nampak berkali-kali nanti dalam kitab Ilal ni Imam Bukhari berkata hadisun hasan sangat banyak. Maknanya sebelum Imam Tirmizi hasan sudah ada. Dia adalah satu istilah yang established dalam kalangan alul hadis pada zaman itu. Bagaimanapun istilah hasan yang digunakan oleh Imam Bukhari kita akan nampak nanti tidak sama dengan istilah hasan yang digunakan oleh mutaakhirin. Dan istilah hasan yang digunakan mutaakhirin adalah satu formula yang dibawakan oleh Imam Ibn Salah dalam Muqaddimah
dan Imam Ibn Salah mencoba untuk memahami hadis hasan dengan apa namanya bentuk yang menurut ana dia diambil daripada permainan semantik, bukan diambil daripada realiti tatbik alul hadis dalam perbincangan ilal ni. That's why kita tak boleh tafsirkan ucapan Bukhari Hasan seperti tafsiran mutaakhirin, dan juga kita tak boleh tafsirkan ucapan Imam Tirmizi tentang Hasan seperti tafsiran selepas Ibn Salah. Nah, Imam Bukhari menyebutkan hadisun ahsana min hadza. Apa maksud dia? Hasan di sini bukan makna sekali lagi mutaakhirin, seperti mutaakhirin yang menunjukkan bahwa hadis tersebut lebih tinggi daripada dhaif tapi lebih rendah daripada sahih. Hasan menurut mutaakhirin adalah memenuhi semua syarat sahih, cuma perawi dia khafif dhabt, itu aja kan. Akan tapi ahsan menurut ucapan Bukhari ini lebih bermakna hadis ni lemah tapi lagi baik daripada hadis-hadis yang lain. Jadi tadi anda telah sebutkan bahwa dalam bab ni tak ada hadis yang sahih kan. Semua hadis lemah. Akan tapi hadis ni lagi baik daripada semua hadis-hadis yang lain. Itu pandangan ini makna ucapan Imam Bukhari. Laisa fi hadzal bab hadisun ahsana indi min hadza, bermakna hadis ni lemah juga tapi kurang lemah berbanding hadis-hadis yang lain yang membawakan makna yang sama. Nah, isu dia adalah daripada perawi dia dan juga daripada sanad dia. Nah, Imam Bukhari mengatakan Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan an jaddatihi an abuha Sa'id ibn Zaid. Jadi Rabah meriwayatkan hadis ini daripada jaddatihi. Rabah itu sendiri tuan-tuan majhul. Kita tak tahu siapa dia. Jaddatihi pun tak tahu siapa dia. Confirm hadis ini tidak memenuhi syarat sahih, betul tak? Tapi ayah daripada jaddah dia jelas, iaitu Sa'id ibn Zaid, kata Imam Bukhari. Qultu lahu Abu Sifal al-Murri masmuhu. Perawi daripada Rabah Abu Sifal al-Murri. Siapa nama dia? Falam ya'rif ismahu. Imam Bukhari tak tahu nama dia. Tengok Ustaz Nizam, Imam Bukhari pun kadang tak tahu. Jadi kalau anda tak tahu pun biasalah perkara ni. Jadi Imam Bukhari mengatakan Imam Bukhari tak tahu nama dia. Ini menunjukkan bahawa perawi ini tak masyhur, tak terkenal, tak makruf. Dan sekali lagi Imam Bukhari tak tahu bermakna bukan dia tak tahu, tapi orang tu yang tak terkenal. Orang tu yang tak jelas apa namanya identiti dia. Ini menunjukkan salah satu lagi kelemahan hadis ni. Kata Imam Tirmizi, wa sa'altul Hasan ibn Ali al-Khallal. Imam Bukhari, saya tanya perkara ni tak tahu nama dia. Saya tanya kepada ulama lain, iaitu Hasan ibn Ali al-Khallal. Beliau adalah Abu Ali al-Hafiz. Beliau sangat hebat, ma'ruf, terkenal dalam dalam ilmunya, dalam ilmu rijal. Walaupun Imam Ahmad berbincang buruk berkenaan tentang beliau, hal itu adalah berkenaan dengan akidahnya. Itu berkenaan dengan isu akidah, bukan kepakaran dia dalam hadis. Kepakaran dia sangat diiktiraf, sangat hebat. Nah, Al-Hasan bin Ali mengatakan ismuhu Sumamah ibn Husain. Jadi beliau ada info yang tambahan berkenaan dengan Abu Sifal al-Murri. Qala Abu Isa, jadi selesai hadis tu. Qala Abu Isa, Rabah ibn Abdurrahman huwa Abu Bakar ibn Huwaitib. Rabah bin Abdurrahman ni dalam sebuah sanad yang lain kadang digunakan nama yang berbeza tapi merujuk kepada orang yang sama, yaitu Abu Bakar ibn Huwaitib. Jadi kalau kita jumpa dalam sanad lain, hadis ni diriwayatkan bukan menerusi Rabah bin Abdurrahman, tapi daripada Abu Bakar ibn Huwaitib, jangan ingat bahawa hadis tu dengan ingat bahawa sanad tu adalah mutabaah bagi Rabah bin Abdurrahman. Dia bukan mutabaah, dia orang yang sama. Ini kepentingan untuk untuk tahu perbezaan nama-nama perawi. Sebab kadang orang melihat sanad tu berbeza-beza, dia ingat
ini adalah mutaba'ah bagi sanad ini berlaku. Saya bukan cerita main-main, tapi saya sering berlaku tengok dalam takhrij mutaakhirin dan takhrij muasirin, apalagi zaman sekarang nih, saya tengok mereka bawakan sanad-sanad yang berbeza dan mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa hadis ini masyhur sebab diriwayatkan dari beberapa sanad. That's why dia terangkat dari dhaif kepada hasan. Padahal bukan masyhur, tuh orang yang sama, sanad yang sama, cuma disebutkan dengan nama yang berbeza. Nah ini that's why Imam Tirmizi nak bawakan peringatkan perkara itu. Beliau berkata, Rabah bin Abdurrahman huwa Abu Bakar ibnu Huwaitib. Fanusiba ila jaddihi, dinisbahkan kepada atuk dia. Warawa hadal hadis Waqi' an Hammad ibnu Salamah an Sadaqah Maula Ibn Zubair an Abi Sifal an Abi Bakar bin Huwaitib. Tengok. Riwayat tadi hadis yang kita bincang Abu Sifal an Rabah bin Abdurrahman. Riwayat lain mengatakan Abu Sifal an Abi Bakar ibnu Huwaitib. Abu Bakar ibnu Huwaitib. Dan dia adalah orang yang sama. An Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha hadisul mursal. Tolong rekan-rekan tutup apa namanya mic, mute mic agar tak mengganggu. Okey. An Abi Bakar ibn Huwaitib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kata Imam Tirmizi hadis mursal, bermakna hadis ini tak bersambung. Kenapa? Tengoklah riwayat yang tadi Abu Sifal yang atas tu, Abu Sifal an Rabah bin Abdurrahman an jaddatihi an abiha. Jadi Rabah tak terus direct kepada Nabi, dia ada dua orang, jaddatihi an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sanad ni mengatakan Abu Bakar ibn Huwaitib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam direct. Tentulah mursal sebab ada dua orang yang terputus dalam sanad tersebut. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Muhammad bin Musa al-Makhzumi an Ya'qub ibn Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal Muhammad ibn Musa al-Makhzumi la ba'sa bihi muqaribul hadis wa Ya'qub ibn Salamah madani la yu'rafu lahu sama' min abihi wala yu'rafu li abihi sama' min Abi Hurairah. Sekarang hadis yang kedua. Masih berbincang berkenaan dengan hadis yang sama, iaitu la wudu liman lam yazkur ismallah alaih, juga hadis lemah, sanad yang lemah. Imam Bukhari menyebutkan hadis ni ada terputus dalam dua tempat. Pertama, Ya'qub ibnu Salamah, ya kan? Ya'qub ibnu Salamah an abihi. Ya'qub ibnu Salamah madani la yu'raf lahu sama' min abihi, kata Imam Bukhari. Dia tak ada sama' daripada ayahnya. Maknanya dia tak mendengar hadis ni daripada ayahnya. Lalu ayahnya sendiri la yu'rafu sama' min Abu Hurairah. Tidak mendengar daripada Abu Hurairah, maknanya terputus di dua tempat. Terputus di dua tempat bermakna hadis ni pun lemah. Qala Abu Isa, sami'tu Ishaq ibn Mansur al-Qausaj yaqul sami'tu Abu Ahmad ibn Hanbal yaqul la a'lamu fi hadzal bab haditsan lahu isnadun jayyid. Ini sekali lagi kesimpulan daripada perbincangan berkenaan dengan bab ni. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, saya tak jumpa hadis dalam bab ni yang memiliki sanad yang jayyid. Bermakna semua hadis berkenaan dengan bab membaca bismillah dalam wudu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ini adalah pandangan Imam Ahmad. Ini juga pandangan banyak a'imah mutaqaddimin berkenaan dengan perkara tersebut. Walaupun dalam kalangan mutaakhirin, tuan-tuan akan nampak nanti ramai yang berpandangan bahawa hadis ini lemah, tapi terangkat bil majmu' kepada hasan. Justru boleh dijadikan sebagai hujjah. Dan beberapa ulama muasirin saya jumpai menetapkan perkara tersebut. Mereka mengatakan hadis galakan membaca bismillah dalam wudu adalah hadis yang hasan karena majmu' turuq tu. Which is bagi saya pandangan tu bertentangan dengan pandangan imam yang lebih hebat, yaitu Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.
Okey, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi an Katsir bin Zaid an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la wudhu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Qala Muhammad Rubaih ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'id munkarul hadis. Ini hadis terakhir bincang tentang bab yang sama. Dan kata Imam Bukhari, perawi dia munkarul hadis tentulah sangat-sangat lemah dan tidak boleh jadikan hujjah. Fi takhlil lihyah. Haddatsana Yahya ibnu Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Israil an Amir ibnu Syaqiq an Abi Wa'il an Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khallala lihyatahu. Qala Muhammad asahhu syai'in 'indi fi takhlil hadis Utsman. Qultu innahum yatakallamuna fi hadzal hadis faqala huwa hasan. Ya, hadis berkenaan dengan takhlil lihya juga sama dengan hadis berkenaan dengan tasmiyah tadi. Tak ada hadis yang sahih dalam perkara ini. Sesuai Imam Bukhari mengatakan asahhu syai' indi fi takhlil hadis Utsman, bermakna hadis ni adalah hadis yang paling kuat dalam bab ni. Itu pun lemah. Bukan Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih. Akan tapi hadis ini adalah yang paling kuat di dalam bab ni. Qultu, kata Imam Tirmizi, innahum yatakallamuna fi hadzal hadis. Ramai ulama hadis yang mengkritik hadis ni. Imam Bukhari mengatakan huwa hasan. Dia hasan. Sekali lagi hasan ni bukan bermakna hasan makna apa? Istilah mutaakhirin. Akan tapi hasan di sini bermakna menurut Imam Bukhari taklah teruk sangat sampai kepada darjat munkar. Akan tapi dia masuk dalam hadis dhaif yang yang tidak jatuh teruk kepada munkar atau matruk. Jadi Imam Bukhari mengatakan dia hadis hasan. Haddatsana Hannad qala haddatsana Muhammad ibn Ubaid an Wasil ibn Sa'ib an Abi Sawrah an Abi Ayyub anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa tamadmada wa massa lihiyatahu bil ma'i min tahtiha. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqala hadza la syai'. Hadis ni masih berbincang berkenaan dengan menyela-nyela janggut, ini lebih lemah daripada hadis yang di atas tadi. Hadis di atas tadi asahhu syai' kata Imam Bukhari dan dia hadis hasan, akan tapi yang ni tak. Imam Bukhari mengatakan hadza la syai'. Hadza la syai' maknanya ini tak ada harga sama sekali, sangat-sangat lemah. Faqultu Abu Sawrah masmuhu. Faqala la adri ma yusna'u bih. Indahu manakir wala yu'rafu lahu sama' min Abi Ayyub. Kata Imam Bukhari, Abu Sawrah ni entah siapa orang dia dan awak nak buat apa sama dia? Dia sangat-sangat lemah sebab sering meriwayatkan hadis yang munkar. Banyak hadis manakir, munkar. Manakir di sini tuan-tuan maknanya adalah hadis yang beliau bersendirian meriwayatkan sebuah hadis tanpa ada dan dia tidak muhtamal. Maksudnya hadis bersendirian yang confirm silap dan kesilapan itu teruk. Dia bukan kesilapan ringan tapi kesilapan teruk. Wah, itu disebut manakir. Wala yu'rafu lahu sama' min Abi Ayyub. Selain itu, dalam hadis ini dia meriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, padahal dia tak pernah ada sama', tak mendengar daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sangat-sangat lemah hadis tersebut. Wa qala Ahmad, qala Sufyan bin Uyainah, lam yasma' Abdul Karim min Hasan ibn Bilal hadis at-takhlil. Ini pun hadis yang beza, hadis yang ketiga, yang lain. Yang juga bercerita berkenaan dengan menyela-nyela janggut, diriwayatkan oleh Abdul Karim bin Hasan bin Bilal. Diriwayatkan oleh Abdul Karim ini adalah Abdul Karim Ibn Abil Auja dan Ibn Abil Mukharik, Abdul Karim bin Abdul Mukharik, beliau seorang perawi remah, meriwayatkan daripada Hasan Ibn Bilal. Dan kata Imam Sufyan bin Uyainah, Abdul Karim sudahlah lemah, dia pun tak mendengar hadis ni daripada Hasan bin Bilal. Jadi terputus dalam sanad tersebut. Justru ini satu lagi hadis lemah dalam takhlil.
Berikutnya fi takhlilil asabi'. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'id. Qala haddatsana Sa'ad bin Abdul Hamid ibn Ja'far an ibni Abi Zinad an Musa ibn Uqbah an Salih maula Taw'amah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fa asbighil wudu waj'alil ma'a baina asabi'i yadayka wa rijlaik. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal huwa hadisun hasan. Huwa hadis hasan wa Musa ibn Uqbah sami'a min Salih maula Taw'amah qadiman. Wa kana Ahmad yaqul man sami'a min Salihin qadiman fasama'uhu hasan wa man sami'a minhu akhiran faka'annahu yudha'ifu sama'ahu. Qala Muhammad wa ibn Abi Zaib sama'ahu minhu akhiran wa yarwi anhu manakir. Sekarang berkenaan dengan hadis takhlil asabi'. Ada sebuah hadis dalam bab ni yang ditanyakan oleh Imam Tirmizi kepada Imam Bukhari, yaitu hadis riwayat Musa ibn Uqbah an Salih maula Taw'amah. Kita kena kenal dulu siapa Salih maula Salih maula Taw'amah ni. Dia adalah seorang ulama tabi'in di Madinah, dan panjang usia beliau. Pada mulanya beliau okey, taklah sampai darjat siqah, tapi okey periwayatan dia. Lalu kemudian di akhir hayatnya beliau ikhtilat. Ikhtilat sudah berlaku perubahan dalam hafalan dia dan sangat teruk ikhtilat dia. Nah, justru hadis ni diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah an Salih maula Taw'amah. Kita belajar kaedah dalam ilmu mustalah, perbincangan berkenaan dengan perawi mukhtalid, kita kena teliti periwayatannya. Siapa yang dengar sebelum ikhtilat masih okey, kita terima sama dia. Kita terima dan kita sahihkan periwayatan sama dia daripada Saleh. Ya. Akan tapi yang mendengar selepas ikhtilat, maka kita hukumkan lemah periwayatan dia. Nah, justru berkenaan dengan riwayat Musa bin Uqbah an Salih maula Taw'amah. Soalan dia adalah Musa bin Uqbah dengar daripada Salih sebelum ikhtilat atau selepas ikhtilat. Nah, Imam Bukhari melihat bahawa Musa ibn Uqbah mendengar hadis daripada Salih maula Taw'amah sebelum ikhtilat. Itu sebabnya beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis hasan maknanya okey. Dia tak lemah. Bukan lemah teruk. Walaupun kita mengatakan Salih maula Taw'amah tidak siqah sangat, akan tapi periwayatan Musa bin Uqbah daripada Salih adalah periwayatan yang acceptable, istilah kita lah, acceptable, boleh diterima. Nah, wa Musa bin Uqbah sami'a min Salih maula Taw'amah qadiman. Dulu dia dengar lama sebelum Salih ikhtilat. Sedangkan ramai perawi lain yang mendengar daripada Salih selepas ikhtilat. Siapa dia? Antaranya Ibnu Abi Zaib, imam besar, siqah, tapi riwayat dia daripada Salih maula Taw'amah akhiran, maknanya semua hadis yang beliau riwayatkan daripada Salih lemah. Sebab dia mendengar selepas ikhtilat. Termasuk yang mendengar selepas ikhtilat adalah Imam Malik bin Anas di Madinah. Juga mendengar daripada Salih selepas ikhtilat adalah Sufyan ibn Uyainah. Berikutnya juga Imam Sufyan As-Sauri. Ini antara ulama-ulama yang terkenal, yang besar-besar, tapi mendengar hadis daripada Salih selepas ikhtilat. Justru mereka Imam Malik sendiri dia tak nak meriwayatkan hadis kepada Salih, dan juga kalau kita jumpa dalam sanad riwayat Salih maula Taw'amah daripada orang-orang yang macam ni, kita akan hukumkan dia sebagai hadis yang lemah. Akan tapi Musa bin Uqbah antara orang yang sedikit mendengar sebelum ikhtilat. That's why kata Imam Bukhari hadis dia hadis hasan. Maja'a wailun lil a'qabi minan nar. Maja'a wailun lil a'qabi minan nar. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ni adalah Sufyan ibn Uyainah. An Ibni Ajlan
Muhammad bin Ajlan di Madinah, an Sa'id al-Maqburi, Imam Siqah, an Abi Salamah ibn Abdurrahman, Imam besar, anna Abdurrahman tawadda'a inda Aisyah. Faqalat ya Abdurrahman asbighil wudu' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil a'qabi minan nar. Qala haddatsana Abul Walid ad-Dimashqi qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim an Al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Salim Maula Daus. Tuan-tuan kena tulis dalam buku tuan-tuan ni, ini ada yang gugur di sini. Menurut saya lah, tuan-tuan kena cek balik. Akan tapi menurut saya ada yang gugur di sini. Yaitu Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah sepatutnya. An Abi Salamah an Salim Maula Daus. Sebab fokus perbincangan hadis ni adalah hadis riwayat berkenaan dengan Abu Salamah nih. Tadi tengok di atas ada riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman kan. Di sini Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah bin Abdurrahman an Salim Maula Daus annahu sami'a Aisyah taqulu li Abdurrahman nahwahu. Jadi isu dia apa? Isu dia adalah sama ada di dalam sanad ni Abu Salamah direct mendengar hadis ni daripada Aisyah, yaitu Aisyah ceritanya adalah Abdurrahman di sini adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar adalah adik Siti Aisyah. Dia tengah berwudu, lalu Siti Aisyah tegur dia dengan mengatakan, ya Abdurrahman asbighil wudu. Abdurrahman kalau nak wudu kena sempurnakan wudu. Ya kan? Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil aqabi minan nar. So Abu Salamah cerita berkenaan dengan bagaimana Aisyah menegur Abdurrahman. Soalan, adakah Abu Salamah bin Abdurrahman mendengar daripada Aisyah hadis ni ke atau tak? Dari segi dari aspek kemungkinan mendengar, mungkin, sangat mungkin. Abu Salamah bin Abdurrahman hidup sezaman dengan Siti Aisyah dan beliau termasuk fuqaha sab'ah. Yakah? Kibar tabi'in. Jadi kalau beliau mengatakan saya dengar sendiri perkara ni, kita akan sahihkan hadis tu. Sebab mungkin berlaku Abu Salamah mendengar daripada Aisyah. Cuma masalahnya, sanad lain mengatakan beliau tak terima ni secara direct daripada Aisyah. Akan tapi ada perawi lain antara beliau dengan Aisyah, iaitu Salim Maula Daus. Salim Maula Daus annahu sami'a Aisyah taqulu li Abdurrahman nahwahu. Ini isu dia tuan-tuan ya. Ini isu dia. Abdurrahman, soalannya adalah Abu Salamah mendengar hadis ni direct daripada Aisyah ataukah beliau mendengarnya daripada Salim Maula Daus. Wa qala Ayyub ibnu Utbah, ini dua versi. Versi yang ketiga, qala Ayyub ibnu Utbah an Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah an Mu'aikib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ini pun versi yang ketiga. Orang lain kata Abu Salamah an Aisyah direct atau tak direct. Ini riwayat mengatakan bukan daripada Aisyah tapi daripada Mu'aikib. Ada 3 versi. Ini yang kemudian ditanya kepada Imam Bukhari mana yang betul riwayat ni. Fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal hadisu Abi Salamah an Aisyah hadisun hasan. Hasan lagi Imam Bukhari katakan. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa istilah hasan itu bukan ciptaan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi hanya melanjutkan tradisi alul hadis di zaman dia. Kata Imam Bukhari hadis Abi Salamah an Aisyah hadisun hasan. Wa hadis Salim Maula Daus an Aisyah hadisun hasan. Hadis yang menyebutkan antara Abu Salamah dengan Aisyah ada Salim Maula Daus pun hadis hasan juga. Wa hadis Abi Salamah an Mu'aikib laisa bi syai'. Tapi versi yang ketiga, ya ada Abu Salamah an Mu'aikib laisa bi syai' ini confirm silap. Jadi yang kemungkinan hanya 2 saja tadi. Yang ketiga adalah silap. Kana Ayyub la yu'rafu sahihu hadisihi min saqimihi fala uhaddisu anhu wa dha'afa Ayyub ibn Utbah jiddan. Imam Bukhari sangat melemahkan Ayyub ibn Utbah. Jadi kita tak payah bincang inilah. Versi yang ketiga confirm silap. Sebab menyalahi riwayat yang ma'ruf. Iaitu Abu Salamah
daripada Aisyah, bukan hadis ini berkaitan dengan Aisyah, bukan berkaitan dengan Mu'aikib. Yang menjadi isu kita adalah sekarang macam mana kita selesaikan perbincangan antara dua hadis ini. Abu Salamah bin Abdurrahman daripada Aisyah secara direct, atau dia ambil daripada Salim Maula Daus. Macam mana kita boleh faham bahawa dua-duanya dihukumkan hasan oleh Imam Bukhari? Ya, macam mana Imam Bukhari mengatakan dua-dua hadis ini adalah hasan? Sebenarnya kisahnya macam ni, tuan-tuan. Bagi saya lah, kisah dia sebenarnya macam ni. Riwayat yang detail, kita kena tahu detail riwayat ni. Riwayat yang detail adalah Abu Salamah Ibn Abdurrahman bin Auf, dia ceritakan hadis ni daripada Salim Maula Daus. Dia dengar hadis ni daripada Salim Maula Daus. Nah, Salim Maula Daus yang cerita bahawa satu hari saya dan Abdurrahman bin Abi Bakar datang dengan satu urusan, pergi berjumpa dengan Siti Aisyah. Lalu kemudian Abdurrahman berwudu. Lalu kemudian Siti Aisyah tegur Abdurrahman macam tadi. Maknanya siapa yang punya cerita? Salim Maula Daus. Dia yang bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ni. Dia yang kemudian ceritakan ucapan Siti Aisyah, dan dia yang dengar bagaimana Siti Aisyah meriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Hadis ni kemudian Salim Maula Daus kemudian ceritakan hadis ni kepada Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi Abu Salamah dengar tak peristiwa perkara ni daripada Aisyah secara direct? Tak dengar. Dia dengarnya daripada Salim. Dia dengar daripada Salim. Akan tetapi Abu Salamah bin Abdurrahman, dia ni seorang mufti, dia fuqaha sab'ah. Dia mufti fuqaha sab'ah. Justru apabila ada orang tanya kepada beliau berkenaan dengan satu hukum, beliau akan jawab. Dia akan jawab persoalan tersebut. Dia akan jawab soalan tersebut dengan menyebutkan kes yang beliau dengar tu daripada Salim, tanpa menyebutkan Salim. Dan ini sering berlaku di kalangan fuqaha zaman dahulu. Ya, kadang mereka dalam kes, dalam majlis fatwa berbeza dengan majlis riwayah. Dalam majlis fatwa, beliau akan terus direct hukumnya macam ni, dalilnya macam ni, tanpa sebutkan siapa yang riwayatkan. Macam kita jugalah pada hari ini kan. Kalau kita majlis riwayat, kita akan sebutkan sanad dia penuh lengkap dengan hingga ke Nabi SAW. Akan tapi kalau ada orang tanya, Ustaz, apa hukum dia? Hukumnya adalah boleh ada sebuah hadis daripada Nabi SAW berkata macam ni tanpa sebutkan sanad. Nah, begitu juga Abu Salamah bin Abdurrahman. Yang betul adalah beliau dengar hadis ni daripada Salim. Justru kalau dalam majlis periwayatan dia akan sebutkan Salim yang diriwayatkan hadis ni kepada saya. Akan tapi dalam kes tertentu, dalam majlis fatwa, beliau tak sebutkan sumber, which is Salim. Terus saja beliau bincang kepada maudhi' syahid dia, apa yang berlaku dalam apa yang berlaku antara Siti Aisyah dengan Abdurrahman ibn Auf, dengan Abdurrahman ibn Abu Bakar. Itu sebabnya Imam Bukhari mengatakan hadis Abu Salamah an Aisyah hasan. Bermakna hadis ni memang terputus sanad dia, tapi tak silap. Memang macam tu. Kita boleh terima. Dia bukan munkar, dia bukan berlaku karena kesilapan. Dia adalah berlaku karena dalam majlis yang berbeza. Jadi kalau dari segi strict istilah, kita boleh mengatakan bahawa hadis ni lemah lah Ustaz. Kenapa? Sebab ada perawi terputus, ya. Itu adalah dari segi periwayatan. Akan tapi dalam segi penghujahan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman, ini adalah riwayat yang mursal dan tapi jelas sumbernya. Dan dia hasan. Dia bukan satu kemunkaran, bukan satu kesalahan. Sedangkan hadis Salim Maula Daus an Aisyah, hadis hasan tu pun hasan juga. Dia betul macam tu. Hasan, dua-dua versi ini adalah betul. Jadi apa istilah hasan Imam Bukhari di sini maknanya? Apa istilah hasan Imam Bukhari di sini? Istilah hasan di sini maknanya adalah betul bukan silap.
Sebab saya selalu ambil satu kaedah bahwa hasan lawanan munkar. Jadi kalau hadis ini silap, Imam Bukhari akan katakan munkar. Tapi kalau hadis ini betul, dia katakan hasan. Ya, dikatakan hasan, hadisun hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang betul, bukan berlaku kesalahan. Bukan Abu Salamah silap dalam meriwayatkan hadis ini. Tak, cuma perbezaan dari segi majlis periwayatan saja antara majlis periwayatan dengan majlis ifta saja. Itu ulasan saya, teman-teman. Teman-teman boleh cari buat kajian lagi sama ada saya silap dalam perkara ini atau ketak, tapi itu mengikut kepahaman saya dan perlu bagi kita, bagi saya perlu kita untuk memahami ucapan a'immah dengan sangat dakik dan jangan bermudah-mudah dalam membuat kesimpulan yang tidak selari dengan tradisi dan keilmuan pada zaman itu. Qala Muhammad wa hadis wa Abi Abdullah al-Ash'ari wailun lil a'qabi minan nar huwa hadisun hasan. Itu juga hadis hasan. Hasan sekali lagi adalah hadis yang bukan silap, tapi tidak bermakna semua sanad dia bersambung dengan perawi yang sekar tak. Kalau kita tengok hadis hasan dalam Sunan Tirmizi sendiri, Imam Tirmizi selalu mengatakan hadisun hasan wa isnaduhu laisa bimuttasil. Sering. Hadis hasan tapi sanad dia tidak bersambung. Hadisun hasan wa isnaduhu laisa bidzakal qawi. Hadisun hasan wa isnaduhu laisa bidzakal qaim. Itu adalah hadis-hadis hasan yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan. Sama juga hadis hasan dalam istilah Bukhari dan lain-lain. Secara umum kita boleh mengatakan bahwa hasan adalah hadis yang betul, bukan munkar, dan dia mencakupi boleh jadi hasan tu sahih, boleh jadi hasan tu dhaif. Ya, boleh jadi hasan tu sahih, that's why Imam Bukhari Tirmizi selalu mengatakan hadisun hasan sahih. Itu. Ada juga hadis hasan dhaif, ya tadi hasan laisa wa isnaduhu laisa bidzakal qawi. Maknanya adalah hadis hasan mencakupi sahih dan dhaif. Tapi dia tak akan jatuh kepada dhaif teruk. Tak mungkin ada hadis hasan munkar. Tak ada. Ini dua perkara yang bertentangan satu sama lain. Oke, saya rasa kita akan lanjut sedikit lagi. Fil wudu'i salasan. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Utsman bin Umar qala haddatsana Fulaih ibn Sulaiman an Sa'id ibn al-Haris an Kharijah ibn Zaid ibn Sabit an Zaid ibn Sabit anna Utsman radhiyallahu anhu tawadda'a salasan wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqala hadisun hasan lagi. Qala Abu Isa huwa gharib min hadzal wajh. Gharib min hadzal wajh. Soalan kepada kita adalah kenapa Imam Tirmizi tanya hadis ni kepada Imam Bukhari, ada isu apa hadis ni? Kalau kita tengok kandungan rijal sanad ni semuanya overall okey, melainkan Fulaih ibn Sulaiman. Fulaih ibn Sulaiman dia dihukumkan sering dikatakan sering tersilap dalam periwayatan. Lalu apa isu hadis ni sebenarnya? Imam Abu Isa berkata huwa gharib min hadzal wajh. Sebenarnya hadis ni hadis gharib. Hadis gharib min hadzal wajh daripada sanad ni, sanad Zaid ibn Sabit an Utsman. Hadis ni diriwayatkan dengan sanad yang lain daripada Utsman banyak, ya. Sanad lain daripada Utsman yang menceritakan perkara ini sangat banyak. Saya rasa ada dalam belasan sanad. Akan tapi satu-satunya sanad ini yang mengandungi keghariban, mengandungi kepelikan, gharib. Apa dia? Perkara tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnad. Beliau berkata, hadza hadisun hasanul isnad wala wala na'lamu rawa Zaid ibn Sabit an Utsman hadisan musnadan illa hadzal hadis.
Jadi kata Imam Al-Bazzar, kami tak pernah dengar ada satu riwayat yang menyebutkan Zaid ibnu Sabit meriwayatkan daripada Utsman sebuah hadis yang musnad. Melainkan hadis ini saja. Maknanya hadis ini gharib bermakna dia apa namanya dia tak ada bukti lain, tak dia macam dia satu perkara yang asing, yaitu riwayat Zaid ibnu Sabit seorang sahabat Nabi meriwayatkan daripada Utsman sebuah hadis. Ada beberapa sahabat yang sering meriwayatkan daripada sahabat lain ya. Misalkan Ibnu Abbas meriwayatkan pada Umar, sering. Karena sering ulama tengok ini perkara yang normal. Akan tapi ada sahabat-sahabat tertentu yang jarang meriwayatkan hadis daripada sahabat lain. Mereka sering meriwayatkan direct daripada Nabi, tapi daripada sahabat lain jarang. Nah ini salah satunya berlaku kepada Zaid ibnu Sabit an Utsman. Ini adalah perkara yang sangat unik dan jarang berlaku. Justru karena jarang berlaku, kita bimbang berlaku kesilapan dalam sanad. Jangan-jangan ini adalah satu kesilapan yang dibuat oleh seorang perawi. Mereka mengatakan sepatutnya Zaid ibnu Sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Akan tapi dia tersilap menyebut Utsman. Karena jarang berlaku susunan nih apa namanya kombinasi ini jarang berlaku, yaitu Zaid an Utsman itu jarang berlaku. Justru nak dipastikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ini silap ke tak silap perkara ini. Imam Bukhari mengatakan hadisun hasan, maknanya dia tak silap. Ini betul. Ini tidak ada bukti-bukti atau tanda-tanda menunjukkan bahawa sanad ini silap. Jadi betul Zaid ibn Sabit an Utsman. Walaupun satu-satunya riwayat yang menyebutkan perkara tersebut dan dia bukan tercipta daripada kesilapan waham perawi, tapi dia adalah perkara yang betul. That's why Imam Bukhari mengatakan hadisun hasan. Ini bukan sama sekali berkaitan dengan hadis ini boleh jadi hujah atau tak jadi hujah Ustaz. Bukan. Akan tapi nak pastikan Zaid ibn Sabit an Utsman betul ke tak betul. Ini munkar ke tak munkar. Justru beliau mengatakan hadisun hasan, dan ini juga yang kemudian disebutkan oleh Al-Bazzar tadi. Hadzal isnad, hadza hadisun hasanul isnad. Hasan isnad. Ini walaupun awak pelik, jarang jumpa, tapi ini tak silap. Ini adalah satu perkara sanad yang betul, yaitu Zaid an Utsman adalah perkara yang betul. Ya, jelas tuan-tuan ya. Sekali lagi dalam memahami istilahat a'immah, apalagi dalam berbincang berkenaan dengan ilal, saya rasa tuan-tuan kena berhati-hati dan tidak membawa apa namanya istilah-istilah yang tercipta kemudian untuk menafsirkan pandangan a'immah. Ini memerlukan mumarasah, tak cukup membaca kitab mustalah saja, tak cukup membaca apa namanya kitab-kitab apalagi kitab-kitab mustalah yang basic-basic, ini tak akan cukup untuk membaca dan memahami ucapan a'immah yang sangat halus. Dan justru tuan-tuan saya galakkan untuk sering-sering merujuk kepada kutub ilal, sering-sering merujuk kepada kutub rijal untuk memahami secara lebih mendalam maksud istilahat yang digunakan oleh a'immah dalam apa namanya tatbik dan dalam membincangkan status hadis. Wallahu a'lam, masa saya pun sudah habis saya rasa. Kita masih ada dalam 15 menit, mungkin saya bagi untuk peluang ada siapa yang nak tanya soalan dan lain sebagainya.